Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okey, saya ingin ucapkan terima kasih kepada Puan Ivy kerana telah memberi kumpulan kami tajuk tugasan pengisytiharan darurat oleh Yang di-Pertuan Agong Malaysia pada Januari 2021. Sebelum itu, kita menceritakan tentang Yang di-Pertuan Agong. Sistem Pentadbiran Malaysia mengamalkan sistem demokrasi berparlimen, iaitu di bawah pentadbiran Raja Perlembagaan dan Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong sebagai Ketua Negara. Perlembagaan persekutuan sebegini telah dikeluar bagi membolehkan pelaksanaan sistem demikian. Salah satu keistimewaan sistem demokrasi berparlimen di Malaysia ini ialah kerana mempunyai pembagian tiga kuasa, iaitu kuasa pemerintahan, iaitu perundangan, kehakiman dan pentadbiran eksekutif. Kemudian, berbalik cerita pasal COVID-19, kenapa dia boleh dilakukan? Pada 25 Januari 2020, Malaysia telah mengesahkan dapat 3 kes COVID pada masa itu. Pada 12 Januari 2021, Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Abdullah Sultan Ahmad Shah telah mengisytiharkan darurat di seluruh Malaysia. Dikatakan pengisytiharan darurat ini adalah satu langkah dalam membentuk penanganan wabak penyakit coronavirus 2019 dalam negara. Ia juga sebagai satu tindak balas terhadap kemudahan politik yang berlaku dalam di bawah pentadbiran Kerajaan Perikatan Nasional pada masa itu. Kerana pada masa itu, iaitu kawasan Kurit, Perak dan Bugaya Sabah bakal mengadakan pilihan raya kecil ini. Jika pilihan raya ini berlaku, maka penyakit COVID-19 ini mungkin boleh merebak di seluruh dan tidak mungkin dapat akan dibendung bencana ini. Sejurus itu, segala parlimen pilihan raya telah ditangguhkan apabila diumumkan apabila darurat itu. Okey, pengisytiharan darurat juga melarang segala aktiviti sosial yang melibatkan perkumpulan komuniti, perjumpaan atau beramai-ramai dilarang, dan pada masa itu semua manusia, semua penduduk Malaysia atau rakyat Malaysia mengamalkan penjara fizikal dan bagi mengengkangkan penularan COVID-19. Kalau tidak diadakan darurat tersebut, kemungkinan besar kes ini ataupun coronavirus ini boleh merebak secara cepat dan boleh memusnahkan lagi sistem kesihatan negara Malaysia pada masa tersebut. So, saya serahkan kepada seterusnya kepada sahabat kita. Sekian, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okey, saya ingin ucapkan terima kasih kepada Puan Ivy kerana telah memberi kumpulan kami tajuk tugasan pengisytiharan darurat oleh Yang di-Pertuan Agong Malaysia pada Januari 2021. Sebelum itu, kita menceritakan tentang Yang di-Pertuan Agong. Sistem Pentadbiran Malaysia mengamalkan sistem demokrasi berparlimen, iaitu di bawah pentadbiran Raja Perlembagaan dan Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong sebagai Ketua Negara. Perlembagaan persekutuan sebegini telah dikeluar bagi membolehkan pelaksanaan sistem demikian. Salah satu keistimewaan sistem demokrasi berparlimen di Malaysia ini ialah kerana mempunyai pembagian tiga kuasa, iaitu kuasa pemerintahan, iaitu perundangan, kehakiman dan pentadbiran eksekutif. Kemudian, berbalik cerita pasal. Okey, terima kasih Encik Awang sebentar tadi untuk penjelasan bahagian pengenalan. Sekarang giliran saya untuk menerangkan pada bahagian definisi dan konsep Ordinan Darurat 2021. Okey, apa itu darurat? Darurat adalah keadaan iaitu di mana ianya terjadi secara tiba-tiba ataupun keadaan yang kita tidak boleh jangka. Hasil proklamasi darurat ini hanya akan diumumkan oleh Yang di-Pertuan Agong selaku Ketua Negara dan ianya tertakluk di bawah perkara 150 Perlembagaan Persekutuan. Dan darurat hanya akan diisytiharkan sekiranya terdapat berlakunya keadaan yang boleh mengancam keselamatan, ketenteraman awam dan pertumbuhan ekonomi sesebuah negara. Dalam proklamasi darurat di bawah fasa 1 boleh diisytiharkan oleh Yang di-Pertuan Agong sebelum kejadian yang sebenarnya berlaku sekiranya kejadian tersebut boleh mengancam keselamatan atau ketenteraman awam. Dan pengisytiharan darurat ini adalah kuasa prerogatif Yang di-Pertuan Agong. Okey, apa itu kuasa prerogatif? Kuasa ini adalah kuasa yang dimiliki oleh institusi beraja sebelum penggubalan perlembagaan persekutuan. Apabila darurat ini telah diisytiharkan, maka kuasa-kuasa yang diperuntukkan di bawah perkara 150 Perlembagaan Persekutuan boleh dilaksanakan oleh Yang di-Pertuan
Agong. Malah Yang di-Pertuan Agong juga mempunyai kuasa bagi memasyurkan mana-mana ordinan yang dikehendakinya. Okey, ordinan yang telah dimasyurkan adalah ordinan darurat. Dan ordinan ini telah dilaksanakan dan berkuat kuasa pada Januari 2021 ya, iaitu di bawah perkara 150 Perlembagaan Persekutuan yang berkaitan dengan penularan wabak penyakit berjangkit yang boleh mengancam keselamatan kehidupan ekonomi dan ketenteraman awam. Dan menurut ordinan darurat ini terdapat beberapa peruntukan, iaitu di mana sebuah jawatan kuasa khas bebas telah dilantik bagi menasihati Yang di-Pertuan Agong mengenai kewujudan darurat besar yang boleh mengancam keselamatan ekonomi ketenteraman awam berikutan penularan penyakit berjangkit, iaitu COVID-19. Okey, apa yang ada pada ordinan ini? Okey, ordinan ini telah dimasyurkan oleh Yang di-Pertuan Agong yang merangkumi pengambil milikan tanah, harta atau harta ahli hospital, atau membuat permintaan penggunaan sumber hospital swasta bagi merawat pesakit COVID-19. Dan menurut ordinan ini juga arahan bagi rawatan imunisasi, pengasingan dan pengawalan serta pengawasan boleh dikeluarkan oleh pegawai yang diberi kuasa di bawah Akta Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit. Malah kuasa tambahan pegawai dan anggota tentera Malaysia diberi kuasa untuk menahan dan mengambil tindakan kepada mana-mana individu atau rakyat yang melanggar Perintah Kawalan Pergerakan, iaitu PKP. Sehubungan itu juga, pilihan raya umum dan pilihan raya negeri tidak dibenarkan sama sekali berikutan penularan wabak penyakit berjangkit ini, iaitu COVID-19. Sekian itu saja daripada saya. Sahabat saya akan menerangkan dengan lebih lanjut lagi mengenai pengisytiharan darurat ini sebentar nanti. Okey, sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Lisa binti Ismail, nombor matrik 259915. Saya akan menyambung pembentangan dari rakan saya mengenai cadangan pelaksanaan pengisytiharaan darurat. Cadangan pengisytiharaan darurat ini adalah sebagai langkah yang proaktif untuk melandaikan kelok jangkitan COVID-19 yang semakin membimbangkan pada masa itu. Menurut perkara 150/1, Perlembagaan Persekutuan memperuntukkan jika Yang di-Pertuan Agong berpuas hati bahawa satu darurat besar sedang berlaku yang menyebabkan keselamatan atau kehidupan ekonomi atau ketenteraman awam di dalam persekutuan atau mana-mana bahagiannya yang terancam, maka Yang di-Pertuan Agong boleh mengeluarkan suatu proklamasi darurat. Dalam hal ini, memandangkan dunia mengalami ancaman pandemik COVID-19 secara tidak langsung telah menjadi satu ancaman yang besar terhadap kehidupan ekonomi rakyat. Oleh itu, pengisytiharaan darurat boleh dibuat setelah baginda berpuas hati mengenai ancaman darurat besar atas sebab keselamatan negara atau kehidupan ekonomi serta ketenteraman awam hampir benar berlaku. Maka dengan hal tersebut, Yang di-Pertuan Agong telah memberi perkenan supaya pengisytiharaan proklamasi darurat dilaksanakan dengan harapan dapat mengekang dan menghalang penularan wabak COVID-19 dengan lebih serius dan cepat di negara ini. Seterusnya adalah isu-isu darurat lain. Darurat yang pertama adalah darurat batal yang belum boleh diperkenankan. Darurat batal ini adalah pembatalan kesemua ordinan darurat yang dilakukan ini yang tidak mendapat perkenaan Seri Paduka Baginda. Isu ini adalah yang menjadi persoalan kepada ramai pihak, iaitu di mana pembatalan ordinan darurat ini tidak dibentangkan di Parlimen.
Tindakan ini telah dilakukan juga merupakan suatu penghinaan kepada prinsip kedaulatan undang-undang seperti yang telah tertulis dalam rukun negara. Dan tindakan membatalkan ordinan darurat ini merupakan sebuah tindakan yang boleh membelakangi fungsi dan kuasa ketua negara yang bertindak dengan nasihat jemaah menteri. Seterusnya adalah darurat ekonomi. Pelbagai spekulasi yang kita dengar sepanjang berlakunya penularan pandemik COVID-19 di negara kita. Malah tidak terlepas juga mengenai spekulasi mengenai mungkinkah pihak kerajaan akan membuat atau mengisytiharkan darurat ekonomi. Darurat ekonomi ini dikatakan bakal dilakukan bagi mengawal pandemik di samping memberikan masa yang lebih lama untuk pihak kerajaan yang sedang memerintah untuk menyelesaikan isu pandemik COVID-19 di negara Malaysia. Walaupun ianya darurat, namun darurat yang dilakukan pada tahun ini adalah tidak sama dengan darurat yang pernah berlaku pada tahun 1969 iaitu di mana pihak tentera telah mengambil alih. Seterusnya adalah darurat jerebu. Darurat jerebu adalah salah satu darurat yang sering berlaku di negara Malaysia selain daripada darurat politik, iaitu pernah terjadi pada sekitar tahun 1997 di mana negara kita telah mengisytiharkan darurat kerana jerebu. Dan yang terakhir adalah darurat Parlimen Batu Sapi. YDPA telah memperkenankan perintah darurat terhadap Parlimen Batu Sapi dengan keputusan bersama jemaah-jemaah menteri yang lain yang bertujuan untuk menangguhkan pilihan raya yang bakal berlangsung dan sekaligus membendung penularan virus COVID-19. Sekian daripada saya. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera diucapkan kepada tenaga pengajar serta rakan-rakan saya lain. Okay, saya Muhammad Faiz bin Syamuddin akan membentangkan tajuk 4.0 Ordinan Darurat dan Kesan-kesan Darurat. Warta Ordinan Darurat 2021. Okay, susulan pengumuman Perdana Menteri, Warta PU-A-12 telah dikeluarkan pada 14 Januari 2021 yang memperincikan apa yang akan berlaku selagi darurat berkuasa. Okay, antara lain, penubuhan jawatan kuasa khas bebas untuk menasihati Yang di-Pertuan Agong mengenai kewujudan berterusan darurat kubur yang mengancam keselamatan, kehidupan ekonomi dan ketenteraman awam persekutuan yang timbul daripada wabak COVID-19 dan bahawa Raja boleh mengambil milikan sementara mana-mana tanah, harta alih dan permintaan penggunaan sumber daripada penjagaan kesihatan swasta semasa tempoh kecemasan. Okay, walaupun ordinan darurat kerajaan memperuntukkan penubuhan jawatankuasa bebas untuk menasihati Yang di-Pertuan Agong mengenai kewujudan darurat kubur yang berterusan, tiada maklumat lanjut diberikan mengenai siapa yang akan menduduki jawatankuasa itu dan sejauh mana kuasa mereka. Okay, kuasa kerajaan akan merangkumi apa-apa perkara dalam perundangan negeri kecuali perkara berkaitan undang-undang syarak atau adat istiadat Melayu atau apa-apa perkara undang-undang atau adat di Sabah dan Sarawak, agama, kewarganegaraan dan bahasa mengikut perkara 150-6A Perlembagaan Persekutuan. Warta itu tidak secara jelas memperuntukkan bahawa sebarang perolehan tanah, bangunan dan harta alih serta sumber mestilah untuk tujuan mengurus dan mengawal wabak COVID-19. Walaupun Perdana Menteri memberi jaminan bahawa sebarang pengambil alihan sedemikian adalah untuk tujuan mengurus dan mengawal pandemik COVID-19. Okey, ini bermakna semasa darurat, pemerolehan bangunan, harta dan harta tidak alih boleh digunakan untuk sebarang tujuan lain yang diputuskan oleh Raja bila mana ia rasa perlu. Parlimen dan Dewan Undangan Negeri tidak akan bersidang dalam tempoh darurat mengikut peruntukan Perlembagaan Persekutuan. Sebaliknya, Yang di-Pertuan Agong akan memutuskan bila hendak memanggil, membubarkan atau membubarkan Parlimen dan Dewan Undangan Negeri. Ini bermakna bahawa Raja juga boleh memutuskan untuk tidak memanggil, membubarkan atau membubarkan Parlimen dan Dewan Undangan Negeri selagi darurat itu berkuat kuasa. Sekiranya Parlimen dan Dewan Undangan Negeri tidak diundang atau tidak bersidang, rang undang-undang tidak akan dibentangkan dan dibahaskan mengikut peruntukan di bawah Perlembagaan Persekutuan. Sebaliknya, sebarang rang undang-undang boleh diluluskan oleh kerajaan tanpa proses biasa membentangkan dan membahaskan rang undang-undang. Ini menunjukkan kekurangan semak dan imbang yang ketara antara ketiga-tiga cabang tadbir urus. Selain itu, walaupun terdapat keperluan dalam perkara 150-3 Perlembagaan Persekutuan bahawa pengisytiharan darurat mesti dibentangkan di Parlimen untuk kelulusan, tiada maklumat sama ada keperluan ini telah dipatuhi. Dan tidak akan ada sebarang pilihan raya umum atau pilihan raya kecil semasa tempoh darurat.
Ini bermakna kerajaan semasa akan kekal sebagai status quo selagi darurat berkuat kuasa seperti yang diperuntukkan di bawah Peraturan 11 Ordinan Darurat. Walaupun cabang perundangan akan diletakkan di bawah kerajaan, Badan Kehakiman akan kekal bebas untuk menegakkan kedaulatan undang-undang dan keadilan. Sebaliknya, kami juga ambil perhatian bahawa Peraturan 10 Ordinan Darurat melarang sesiapa sahaja untuk membawa apa-apa tindakan terhadap kerajaan atau mana-mana pegawai awam untuk sebarang perbuatan yang dilakukan atau ditinggalkan dengan suci hati dalam menguatkuasakan ordinan. Ini bermakna pihak yang menuntut mesti dapat membuktikan niat jahat di pihak kerajaan atau mana-mana pegawai awam dalam membawa sebarang saman atau tuduhan terhadap mereka. Walaupun Perdana Menteri memberi jaminan bahawa pengisytiharan daurat bukanlah rampasan kuasa tentera, Angkatan Tentera diberi kuasa tambahan sebagai pegawai polis menurut Peraturan 7/1 Ordinan Darurat. Bagaimanapun, Angkatan Tentera mesti mengikut proses seperti yang ditetapkan di bawah Kanun Tata Cara Jenayah. Sebagai contoh, tentera membuat tangkapan itu mestilah mengikut proses dan prosedur di bawah Kanun Prosedur Jenayah. Angkatan Bersenjata tidak boleh membuat sebarang tangkapan sewenang-wenangnya terhadap orang awam. Hukuman bagi sesiapa yang gagal mematuhi mana-mana tuntutan raja atau orang yang diberi kuasa ialah denda atau penjara atau kedua-duanya sekali. Malah pengarah, rakan kongsi, pegawai pematuhan dan setiausaha syarikat boleh didapati bertanggungjawab jika syarikat itu melakukan kesalahan di bawah ordinan darurat. Pertimbangan senario ini, jika raja menuntut pemerolehan bangunan yang pemiliknya enggan mematuhinya kerana baginda percaya bahawa alasan pengambil alihan tersebut adalah tidak wajar, satu tindakan telah dikenakan terhadap kerajaan kerana niat jahat dan persoalannya, adakah pemilik boleh dianggap sebagai gagal mematuhi tuntutan raja apabila kes mahkamah belum selesai? Satu lagi kesan drastis ordinan darurat ialah ordinan itu akan mengatasi mana-mana undang-undang bertulis lain sekiranya berlaku sebarang pencanggahan peruntukan. Bolehkah ordinan darurat mengatasi kebebasan asasi yang membentuk struktur asas perlembagaan sebuah negara? Ini adalah persoalan mendalam yang akhirnya akan sampai ke mahkamah untuk penentuan. Walaupun diumumkan bahawa semua aktiviti ekonomi akan terus beroperasi tertakluk kepada SOP dan perintah kawalan pergerakan dan pergerakan itu tidak akan terjejas. Ini mungkin tidak dijamin sepanjang tempoh darurat, memandangkan kerajaan boleh membuat sebarang perubahan melalui perundangan dan polisi pada bila-bila masa dalam tempoh kecemasan. Sekian saja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih. Okey, kita telah berbalik ke slide yang terakhir iaitu rumusan. Boleh dirumuskan bahawa Pertubuhan Kesihatan Sedunia telah mengisytiharkan wabak pandemik COVID-19 pada 11 Mac 2020 ialah krisis kesihatan global. Krisis ini menuntut tindak balas yang cepat, tegas dan cekap oleh kerajaan untuk melindungi nyawa dan membendung penularan virus dan mencegah sistem kesihatan awam yang dibelenggu atau boleh dikatakan rosak atau rapuh atau runtuh. Okey. So di sini juga kerajaan bukan hanya di Malaysia tapi banyak negara telah mencetuskan rangka kerja undang-undang kecemasan untuk melumpuhkan beberapa prosedur biasa iaitu demokratik dan mengetepikan mekanisme accountability politik dan undang-undang standard bagi sebahagian daripada tindak balas COVID mereka. Maka di sini juga kita boleh mengatakan bahawasanya apa yang dilakukan oleh semua kerajaan di seluruh Malaysia atau maksud saya di seluruh negara ialah sesuatu yang bagus. Kita telah cuba untuk mencegah daripada ianya menular secara cepat dan merapuhkan sistem kesihatan dunia. So, sampai di sini saja dan semoga apa yang telah kumpulan kami lakukan dan sampaikan ini diambil iktibar dan didengar oleh pihak yang lain. Sekian, terima kasih. Jumpa lagi.